Ya, dan ketika anda pergi mengambil vaksin, menerima vaksin, tolonglah jadi bertanggungjawab sikit. Okey, nak ambil vaksin, cuba throwback balik 14 hari yang lepas. Okey tak, saya ada tak kontak dengan mana-mana? Perlu tak? Cuba assess risk sendiri, cuba tahu sendiri. Kan mudah begitu. Kita kan dah janji kita nak jaga kita. Siapa lagi nak jaga kita, guys? Kalau yang muda-muda tu, you all bangga saya immunity kuat. Saya main TikTok, saya dah sembuh dah, tak apa. Cuba tengok, saya luluh hati saya tengok yang warga emas yang dah berumur, yang sepatutnya berehat di rumah main dengan cucu. Diorang pula berkampung dekat hospital, kat tepi-tepi koridor tu diorang duduk dengan oksigen. Sakit tau badan diorang. Penat tau. Orang-orang tua ni kalau dia tak sakit pun dia selalu sakit-sakit badan. Kalau dia sihat pun dia macam rasa sakit sendi. Kalau dia tidur atas katil yang empuk pun dia rasa macam penat, letih. Dah tua, kita dah tua, nanti kita akan tahu. Sedaplah kita mengata dia orang, tapi bila kita dah tua kita akan tahu. Cuba bayangkan mereka yang terpaksa duduk di katil-katil yang dicipta, those canvas beds. Kesian tau, guys. Semua hospital dekat Lembah Kelang dah tenat. Ada orang kata nombor kes ni jadi tinggi sebab saringan dipertingkatkan. Oh, saringan banyak. Memanglah kes banyak. Saringan bersasar dibuat di kawasan-kawasan PKPD. DG Datuk Seri Nur Hisham Abdullah pun cakap yang saringan bersasar di kawasan PKPD dibuat terhadap 10% penduduk di setiap daerah. Dan penduduk yang mempunyai risiko tinggi didahulukan. Maksudnya diprioritiskan di tempat tersebut. Ini adalah untuk meet WHO punya kriteria. WHO ada cakap kalau kita screen 100 orang, 10 orang positif, 90 orang negatif, maksudnya kita screen golongannya cukup. Kalau kita screen 100 orang tapi 50 orang positif, 50 orang je negatif, maksudnya ada orang yang kita terlepas pandang. Kita kena screen sampai 10% je yang positif. Saya tak ingat berapa peratus dia, sama ada 10%. Macam kalau 50 orang positif, sepatutnya kita kena screen 500 orang. Barulah 50 orang tu jadi sesuai. Maksudnya kadar kita screen tu pun penting supaya kita tak terlepas pandang. Kita tak jumpa mereka bila mereka dah tenat. That is the reason. So memanglah ada saringan bersasar di beberapa kawasan PKPD, especially di Selangor. Tetapi katil-katil yang di luar-luar hospital, katil-katil yang dibina dibuka dekat koridor-koridor, laluan-laluan koridor tu semua, patient-patient yang stranded dekat emergency departments dekat Lembah Kelang ni, itu semua bukannya nombor-nombor yang dicipta ataupun bukannya disebabkan oleh saringan. Kalau saringan positif, diorang duduk rumah. Kategori 1, kategori 2 dan kategori 3 yang berisiko rendah semua duduk rumah. Yang you all tengok berlambat-lambat dekat hospital tu bukannya COVID dia main TikTok. Selagi boleh kita suruh mereka kuarantin di rumah. Itu tak tambah lagi kuarantin di pusat kuarantin swasta, kuarantin di hospital swasta. Hospital swasta ada yang dah buka ICU swasta. Ini yang kerajaan sahaja. Itu semua kategori 3 berisiko tinggi, kategori 4 yang memerlukan oksigen. Faham tak? Ada hospital yang dewan, tahu tak? Dewan yang diorang buat untuk diorang standby dekat hospital kan, ada dewan untuk berkursus. Dewan tu jaga pesakit COVID kategori 4 di Lembah Kelang ni. Kategori 4, tahu tak guys? Itu bukan nombor yang dicipta. Kalau you all tak percaya juga, saya tak tahulah apa lagi yang perlu dibuat. Tak kisahlah you all yang muda-muda yang main TikTok, yang main Instagram tak nak percaya ni, tak apalah. Tolonglah selamatkan warga emas. Tolonglah lindungi warga emas dan kanak-kanak kecil. Golongan mak ayah kita, golongan mak ayah saya, golongan mak mertua, ayah mertua, kakak-kakak, abang ipar kita yang dah berumur. Tolonglah guys, kesian kat diorang. Diorang nak berehat dah. Diorang dah penat dah bekerja sepanjang hayat. Diorang dah penat dah jaga kita nakal waktu kecil. Dah besar-besar pun nakal juga. Kesian tau kat diorang guys. Kita yang duduk dalam rumah ni pun rasa murung. Bayangkan diorang yang berkampung dekat Pondok Jaga, berkampung dekat-dekat tempat menunggu hospital. The only thing we can do is we pray for them. Kalau ada golongan yang terkesan, kalau kita ada lebih, tolonglah sedekahkan kepada family members diorang, anak-anak diorang. Tak perlu, bagi saya lah golongan yang especially T20 ke, tak perlu simpan duit dulu untuk masa hadapan. Tak tahulah nyawa ni berapa lama ada, tak tahulah dunia ni berapa lama wujud. Sedekahlah dulu, tak apa. Kalau ada rezeki esok lusa dapat kita earn balik. Buat masa sekarang, bagilah dulu. Tolonglah kat diorang. Saya dah tak tahu dah nak buat apa. Saya dah buat yang sebaiknya dah. I don't know what else
people need to know. Kita kan educated. Malaysia ni antara negara yang paling tinggi golongan yang berpelajaran, golongan yang at least ada SPM, at least ada diploma degree, golongan profesional. Faham tak? Tolonglah kita nasihatkan diorang. Kita faham ada problem dekat induk tu. I know. I am not saying that is not a problem. That is also a problem. Tapi kita pun boleh ubah attitude kita. Kita pun boleh improve. Sebab kita pun, yes, some people terpaksa pergi kerja dan terpaksa dan mereka dah jaga semua SOP dan mereka telah dijangkiti. Saya tahu. My heart goes to them and their family. I'm very sorry for that. Tapi besides that, ada juga yang duk pi sana, duk pi sini, duk gathering kat sana, duk gathering kat sini sebab dawai duri daripada askar tu tak ada. Sebab abang polis tak berdiri, tak bercakap. Jadi duk pergi je kat mana-mana pun. Itu je lah.